Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Ya, berjumpa kita di tahun baru okay, 2021. Dan pada penghujung 2020 aku tak upload video sebab memang busy sangat. Ni pun busy tapi aku cari juga ruang masa untuk aku update cerita-cerita terbaru yang aku dapat untuk aku sampaikan di dalam Kisah Seram Netizen. Dan aku juga dapati bahawa jumlah subscribers aku telah bertambah. So aku nak ucapkan selamat datang kepada subscribers yang terbaru, especially yang datang selepas diorang menonton video aku yang aku dah buat tahun lepas, video yang berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh Prince Smith selepas dia membuka kotak D-Big box. Ada yang panggil D-Bug lah, ada yang panggil D-Book lah, ada yang kata sebutan sebenar ialah D-Big lah. Tak kisahlah mana-mana pun. Tapi berkenaan dengan kotak berpuaka yang dibuka oleh Prince Smith, aku ada buat ulasan tentang apa yang dialami oleh Prince Smith. Tapi video yang aku buat ulasan tu ialah video tahun lepas dan dia viral semula disebabkan oleh gangguan yang katanya semakin hebat yang terkena kepada Prince Smith. Dan ada juga yang minta aku untuk ulas lagi pasal benda-benda yang terbaru yang dialami oleh Prince Smith. Tapi aku tak berkesempatan lagi nak ulas apa-apa sebab aku nak kena tengok dulu apa lagi yang berlaku selepas tu. Mungkin ada compilation ke selepas mungkin dah tamat ke benda tu, barulah aku nak ulas sepenuhnya. Sebab tengok benda yang macam berlaku sikit-sikit ni macam entahlah, macam tak best untuk aku ulas benda tu. Alright, so tengoklah, kalau ada masa aku boleh ulas lah. Kalau kisah tentang gangguan yang dialami oleh Prince Smith tu akhirnya tamat, InsyaAllah mungkin boleh ulas. Tapi apapun, kepada subscriber yang terbaru sebelum ni subscriber aku 6,000 berapa, 6,200. Sekarang tiba-tiba dah jadi 7,500. Sekejap je naik dalam masa sebulan . Terima kasih banyak kepada yang subscribe. Dan kepada yang mungkin yang baru saja follow channel aku ni, aku nak bagi tahu Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan di mana aku akan menyampaikan kisah-kisah seram yang telah dikirimkan oleh para netizen kepada aku. Ada dua cara netizen ni menghubungi aku. Satu, melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku dekat ruangan description. So sesiapa yang nak hantar cerita seram yang dialami sendiri ataupun pernah dengar cerita seram yang dialami oleh kawan-kawan ke, ahli keluarga ke, boleh hantarlah cerita seram korang kepada aku melalui Facebook. Ataupun kalau tak nak melalui Facebook, korang boleh juga hantar cerita seram korang melalui email. Aku ada letak alamat email aku kat bawah untuk korang sampaikan. Untuk korang sampaikan lah, untuk korang kirimkan cerita seram korang kepada aku. Dan kepada yang sedang mendengar, kalau yang mungkin belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku memuat naik video-video yang terbaru. So hari ni aku ada dua cerita yang aku nak kongsikan. Satu cerita ni akan disampaikan oleh aku sendiri sekejap lagi, dan satu lagi cerita yang akan disampaikan oleh, boleh kata macam partner aku lah dalam Kisah Seram Netizen ni, partner baru aku, iaitu Dr. Kamarul Arifin ataupun lebih dikenali sebagai nama Caku. So aku akan sampaikan cerita yang pertama. Cerita pertama ni dikongsikan oleh seorang brother ni, nama dia Azizi. Dan dia ni adalah seorang pemandu lori. Memang best lah dengar cerita-cerita orang kata pemandu lori ni, sebab benda-benda aku ni tak ada kawan yang ada sebagai kawan yang bekerja sebagai pemandu lori ni. Tak banyak, bukan tak banyak, tak ada kot. Dan aku sendiri pun bukan pemandu lori. So bila dapat cerita pemandu lori ni memang macam agak rare lah sikit kan. So tanpa kita membuang masa, jom kita sama-sama dengarkan kisah yang dikongsikan oleh Brother Azizi ni berkenaan dengan pengalaman dia diganggu semasa berhenti di RNR Simpang Pulai. Jom kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum Sir Izwan.
saya ingin kongsikan kisah di mana saya pun tak pasti entiti apakah yang telah menumpang di atas lori yang saya bawa dari Seri Kembangan Selangor ke Kuala Kangsar, Perak. Kisahnya bermula begini. Saya adalah seorang pemandu lori yang membawa lori tanker bersaiz 5 tan. Dan memandu lori ini sememangnya penat. Ini kerana dalam satu hari yang sama saya terpaksa berulang-alik dalam jarak yang jauh, iaitu daripada Kuala Kangsar saya perlu pergi ke Seri Kembangan, kemudian di sebelah malamnya pula saya perlu pulang dari Seri Kembangan ke Kuala Kangsar, Perak. Jadi semasa memandu di sebelah malam sewaktu saya nak pulang ke Kuala Kangsar, saya berasa sangat letih. Yalah, saya sudah berulang-alik banyak kali dalam masa sehari, jadi badan pun memang dah rasa letih, mata pun dah rasa layu, dan saya rasa macam nak tertidur. Untuk keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain, saya pun fikir untuk berhenti sekejap di RNR Simpang Pulai. Pada ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam, 12.30 malam. Itu lebih spesifik lah okay. Jadi brother Azizi ni pun dia berhentilah. Dia bawa lori, dia dah penat. Dia pun berhenti di RNR Simpang Pulai. Saya pun berhenti. Saya matikan enjin, saya tarik handbrake, dan kemudian saya turunkan kerusi saya sebab saya nak baring, saya nak tidur. Tak sampai 20 minit pun saya terus terlena disebabkan kepenatan. Dalam asyik saya hanyut dalam tidur, tiba-tiba saya dikejutkan dengan sesuatu. Lori saya bergegar bagai terkena gempa bumi. Dan waktu tu memang saya terus terjaga. Kemudian saya seolah-olah terdengar seperti bunyi enjin lori saya dihidupkan. Dan bunyi itu agak kuat daripada kebiasaan bunyi enjin lori yang saya dengar. Dalam keadaan yang terkejut dan cemas, saya buka pintu lori saya dan kemudian saya terus melompat turun. Saya berlari keluar jauh sedikit dari lori saya dan saya memerhatikan keadaan lori. Dan saya dapati enjin lori saya tak dihidupkan pun. Kemudian baru saya teringat, masa saya berhenti tadi, saya sudah pun mematikan enjin lori saya. Tapi macam mana masa saya terjaga tadi, bila saya terkejut lori saya digegarkan seolah-olah terkena gempa bumi tu, saya boleh dengar bunyi lori. Di kiri dan kanan saya tak ada lori yang lain pun, cuma ada lori saya. Bulu roma saya mula meremang pada ketika itu. Untuk sedarkan hati, saya anggap itu mungkinlah adalah perkara yang berlaku secara tidak sedar pada saya, ataupun mungkin ada benda yang saya terbayang-bayang dalam fikiran saya. Tapi bulu roma saya memang dah meremang sebab saya rasa macam ada something yang tidak kena. Jadi saya pun putuskan untuk terus bergerak daripada situ dan tidak mahu lagi sambung tidur di RNR Simpang Pulai. Kemudian saya hidupkan enjin lori, saya basuh muka dengan air botol, saya nyalakan sebatang rokok dan terus pergi dari RNR Simpang Pulai. Kira-kira selepas 30 minit saya tinggalkan RNR Simpang Pulai, saya lihat ada sekumpulan penunggang motor, 4 orang di atas highway. Dan ketika saya melihat kumpulan motor itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Saya pun memandulah dalam keadaan biasa.
Tiba-tiba salah seorang dari penunggang motor tu melihat ke arah saya dengan muka yang mencurigakan. Walaupun pada waktu tu malam, tapi cahaya-cahaya yang ada di highway lah, cahaya lampu jalan di highway tu membantu saya untuk melihat wajah penunggang motor tu. Muka dia memang nampak macam dia sedang memandang sesuatu yang pelik, dan wajah dia ternampak macam sedikit ketakutan. Dan kemudian dia membawa motor dia betul-betul di sebelah saya sambil dia menunjukkan ke arah atas. Maksudnya ke arah atas, iaitu di bahagian atas lori saya. Tapi saya cuma mampu mengangkat tangan seperti bertanya, ada apa? Ada apa? Sebab saya tak tahu apa benda yang ada ke atas saya. Dan disebabkan saya tidak dapat memahami apa yang cuba disampaikan oleh penunggang motor tu, dia dan rakan-rakannya pun berlalu meninggalkan saya. Kemudian saya cuba melihat daripada depan, di cermin depan lori saya tu, saya cuba kedepankan kepala saya dan saya lihat ke atas. Dan waktu tu saya jadi terkejut sebab ke atas tu saya nampak macam ada kain warna putih. Dia tengah kain warna putih yang sedang ditiup angin, sebab saya pun sedang bergerak waktu tu. So ada kain warna putih di atas lori saya sedang ditiup-tiup oleh angin. Terus masa tu jantung saya berdegup dengan kencang. Saya tak tahu apa benda tu, sebab masa saya turun daripada lori tadi, memang saya tak nampak pun ada benda atas lori saya. Dan tiba-tiba ada penunggang motor pula boleh datang dan bagi tahu, tunjuk ke atas ada sesuatu. Yang selepas saya panjangkan kepala saya ke depan untuk lihat apa benda yang ada ke atas, daripada walaupun saya tak nampak sepenuhnya, tapi saya boleh nampak ada kain sedang berkibas-kibas di atas bumbung lori saya. Memang jantung saya berdegup kencang, memang bulu roma saya dah meremang sangat waktu tu. Kemudian saya pun bacalah ayat-ayat kursi. Saya berzikir dengan harapan agar perjalanan saya ini selamat dan tak ada gangguan yang lebih teruk yang akan berlaku kepada saya. Malah ada lori lain yang memotong saya pun turut memberikan lampu tinggi ataupun isyarat, dan mereka juga turut menunjukkan sesuatu ke arah atas lori saya. Saya memang tak tahu apa yang ada di atas lori saya. Setibanya saya disusur keluar tol Kuala Kangsar, saya pun parking lori saya selepas keluar daripada tol tu di sebelah tepi, sebab kawasan tu pun ada banyak kereta kenderaan lain yang berhenti. Dan saya berhenti, saya turun daripada lori dan saya lihat ke atas sama ada lagi tak kain warna putih yang saya nampak tadi. Dan saya dapati tak ada sebarang kain pun yang ada di atas lori saya. Dan masa tu saya pun sambung perjalanan pulang ke tempat kerja saya, sebab saya perlu hantar lori ke tempat kerja saya, barulah saya boleh pulang ke rumah. Tapi saya terfikir, adakah gegaran lori seperti gempa bumi yang saya alami di RNR Simpang Pulai itu ada kena-mengena dengan benda yang penunggang motor tu nampak di atas bumbung lori saya, dan pemandu lori lain yang nampak ada benda atas bumbung lori saya? Dan adakah ia ada kena-mengena juga dengan kain warna putih yang berkibas-kibas yang saya nampak atas lori saya? Saya sampai sekarang memang tidak tahu apakah benda tersebut, tapi saya bersyukur kerana tidak ada apa-apa kecelakaan yang berlaku kepada saya. Sekian saja cerita daripada saya. Terima kasih kepada Cik Izwan kerana sudi kongsikan. Ya, so itulah dia cerita daripada Brother Azizi kita berkenaan dengan pengalamannya diganggu sebaik saja dia berhenti dekat RNR Simpang Pulai. Bayangkan tengah tidur, tiba-tiba lori kena gegar macam gempa bumi. Gempa bumi ni kuat lori 5 tan. Takkan tiba-tiba ada orang datang boleh gegarkan lori 5 tan tu. Dan dia terfikir adakah gegaran lori tu yang dialami tu disebabkan oleh
dia pun tak tahu entiti apa yang menumpang dia tu. Tapi adakah kegagalan tu disebabkan entiti tu, dan macam mana dia boleh dengar bunyi enjin lori dia dihidupkan. Berlaku pukul 12.30 malam masa tu. Scary R&R kadang-kadang bila tengah malam bukan ada orang sangat pun. Kalau siapa yang biasa balik lewat malam ni, kadang R&R ni tak berapa ramai orang. Kalau lebih-lebih lagi kalau waktu hari biasa lah, compare dengan weekend. So terima kasih pada Brother Azizi kerana sudi kongsikan kisahnya. Jadi sekarang ni kita nak beralih kepada cerita lain, cerita yang akan disampaikan oleh Caku, partner saya, Dr. Caku. Ini berkenaan dengan bukan gangguan lah. Ini berkenaan dengan Dr. Caku akan kongsikan kisah yang dialami oleh rakannya yang kita bagi nama rekaan lah, Dr. Faiz. Dr. Faiz ni adalah doktor di sebuah pusat psikiatrik di sebuah hospital, dan ini berkenaan dengan gangguan yang dialami oleh pesakit psikiatrik Dr. Faiz, di mana dia ni boleh dengar bisikan benda, dan bisikan benda tu boleh menyuruh dia untuk membunuh diri. So kalau nak tahu kisahnya lebih lanjut, jom kita sama-sama dengarkan kisah daripada doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Caku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada para pendengar kisah seram netizen. Hari ini kita nak dengarkan sebuah kisah yang dikongsikan oleh seorang doktor. Tak perlu saya sebut nama dia, tapi dia adalah kenalan saya. Dia sampaikan kisah ni, bercerita tentang kisah ni kepada saya 3 tahun lepas. So kita namakan dia Dr. Faiz lah. Okay, Dr. Faiz ni, dia ketika itu 3 tahun lepas ni, dia kerja dekat Jabatan Kecemasan. So malam tu, masa ni dia kerja shift malam. Malam tu dia kerja di zon kuning, zon separa kritikal lah, separa cemas. Dan zon merah, zon yang paling cemas. So zon kuning ni yang pertengahan. So zon kuning ni biasanya memang sibuk lah, dan terutamanya waktu malam kan, klinik banyak tutup. So zon kuning ni zon separa cemas. Banyak-banyaklah kes yang ada. Antara kes yang dirawat di zon kuning adalah kalau pesakit tu pesakit psikiatrik kan, datang menangis-nangis, mengilai, ketawa tak tutup pasal, cakap yang tidak koheren ataupun tak berapa waras, dia akan masuk zon kuning. So kat zon kuning malam tu sangat hingar-bingar kerana ada pesakit psikiatrik tadilah. Tapi Dr. Faiz dengan profesional dan tertib dah uruskan semua pesakit-pesakit yang ada, yang tak kritikal, yang boleh balik telah dibenarkan balik, yang perlu kemasukan ward telah ditolak atau dihantar ke ward, kecuali pesakit psikiatrik tadi. Pesakit psikiatrik tadi telah dirujuk pada Jabatan Psikiatrik dan menunggu panggilan masuk ke ward. So Dr. Faiz ni baru je lah nak labuhkan punggung, nak rehat sekejap, sebab masa tu dah tengah malam. Tiba-tiba datang seorang pesakit yang dibawa oleh dia punya MA lah. So MA ni bagi tahu pesakit ni pun pesakit psikiatrik juga. Entah kenapa malam tu banyak sangat kes psikiatrik. Pesakit ni beza dia masuk, dia tidak ada mengilai, dia tak ada ketawa, dia tak ada cakap kuat-kuat ke terjerit-jerit, tak ada. Dia cuma cakap yang dia mendengar suara yang menyuruh dia membunuh diri, dan dia kata suara ni datang daripada satu lembaga yang keluar dari kubur. So kalau dengar tu, MA tu semua dah takut lah. Tapi Dr. Faiz ni dia tenang saja. So dia pun
periksa pesakit semua, nampak semuanya okey, tak ada tanda-tanda masalah fizikal lah, tak ada darah tinggi ke apa-apa. Lepas tu dia mula bertanya lah soalan. Dia tanya soalan. Lepas tu dia tanya beginilah, Dr. Faiz tanya, "Okay puan, sekarang ni dekat hospital ni, puan masih dengar ke suara yang menyuruh puan membunuh diri?" Kemudian perempuan tu pun jawab, "Saya masih dengar. Ada lagi, saya dengar." Kemudian Dr. Faiz tu bertanya lagi lah, kalau dengar, adakah benda tu masih ada kat sini, ada bersama kita? Perempuan tu jawab, Ada. Dr. Faiz pun tanya, "Okey, sekarang dia dekat mana?" "Dekat mana?" "Oh, dia dekat belakang Dr. Faiz ni je." Perempuan tu jawab macam tu tau. So Dr. Faiz ni pun dah dengar jawapan tu, dia pun tenang je. Sebab yelah, pesakit PSY, sebagai doktor kita dah biasalah dengar jawapan-jawapan yang macam ni kan, yang dengar macam tak logik. Tapi kita faham pesakit ni ada masalah psikiatrik, mentally tidak berapa stabil. So kita tenang dan kekal profesional. So Dr. Faiz tu pun dia tak toleh pun, dia tak check pun kat belakang dia ada siapa, sebab dia tahu kat belakang dia tak ada siapa-siapa, yang ada cuma petugas kesihatan yang lain yang sedang buat kerja lah. So dia teruskan periksa pesakit, dia periksa. Lepas tu tiba-tiba perempuan tu pun cakap sekali lagi, "Doktor, dia dengar bagi salam kat doktor. Doktor jawab salam dia." Lepas tu Dr. Faiz ni buat-buat tak dengar lah. Dia malas nak layan kot. Bukan malas nak layan lah, lebih kepada dia kekal profesional. Dia buat-buat belek ubat-ubat pesakit tu, nota-nota dia, nota kesihatan ni yang sebelum-sebelum ni lah. Lepas tu perempuan tu pun cakap lagi, "Doktor, jawablah salam dia. Kalau doktor tak jawab, nanti dia asyik cakap ke saya, kelar saya. Kelar le. Lepas tu Dr. Faiz tu dia tengok kat muka perempuan tu. Lepas tu dia pun layan lah, dia cakap. Tapi dia tak jawab lagi jawab salam tu lah. Dia diam je. Dia tak jawab soalan, dia buat benda lain lah. Dia just layan pesakit tu. Lepas tu pesakit tu insist, dia desak Dr. Faiz ni untuk jawab salam tu. Dia kata, "Kalau doktor tak nak jawab, nanti dia kacau Maria." Doktor jawab. Kalau doktor tak jawab, dia kacau Maria. Kemudian Dr. Faiz ni pun fikir, Maria ni siapa pula? Masa dia tengah-tengah fikir tu, baru dia perasan sesuatu. Masa tu dia dah mula rasa seram. Dia perasan yang masa dia clerk ni maksudnya dia soal jawab dengan patient, dia terlupa nak beritahu nama dia. Dan malam tu Dr. Faiz ni bagi tahu saya lah, masa dia ceritakan tu, dia tak pakai lanyard dia, name tag dia tak pakai. So mana pesakit ni tahu nama dia Dr. Faiz kan? Daripada awal-awal dia terus boleh panggil nama doktor tu Dr. Faiz. Lepas tu Dr. Faiz ni dah mula macam seram lah. Tapi dia fikir positif lah. Mungkin kat depan tadi dah ada staff yang bagi tahu nama dia Dr. Faiz. So Dr. Faiz tu buat tak faham je lah. Dia biarkan juga lagi. Yang menariknya,
selepas 1 minit dia cakap pasal Maria tu, tiba-tiba pesakit yang dekat satu penjuru dekat zon kuning tu, yang tadi tu, pesakit psikiatrik yang pertama tadi, yang telah ditenangkan, dah diberi ubat pelali, menunggu masuk ward, tiba-tiba dia menjerit macam orang histeria tu, menjerit. Dan masa tu baru Dr. Faiz teringat nama pesakit yang pertama tu, nama dia Maria. Jadi kat sini dah jadi sangat kalau ikutkan tak logik lah. Pesakit yang baru sampai, dia tahu nama doktor tanpa dia beritahu. Dia tahu nama pesakit yang pertama yang masih ada dekat yellow zone tu, zon kuning tu, tanpa dia beritahu. Kat situ dah rasa pelik lah kan. Tapi yelah, Dr. Faiz tetap berdegil. Dia tak nak jawab salam yang dikatakan diberikan kepada dia tu. So Dr. Faiz kata malam tu keadaan jadi kecoh. Staff-staff pun bercerita tentang ni. Psikiatrik yang pertama tu tadi tu yang bernama Maria tu telah dibawa masuk ke ward. Dan tak lama lepas tu pesakit yang seorang lagi, yang kedua ni pun telah diperiksa oleh doktor psikiatrik dekat yellow zone, dan dibawa juga, diarahkan naik sekali, maksudnya dua-dua sekali tolak masuk ke ward. Jadi pada malam tu, lepas dua-dua kes tu, keadaan di yellow zone jadi tenang, pesakit jadi tak ramai. Cumanya hati Dr. Faiz ni tak tenang lah, sebab dia sampai sekarang ni tau, Dr. Faiz ni sekarang dah tak jadi doktor. Dia dah berhenti berkhidmat sebagai doktor lah. Dia tak kerja doktor dah. Dan sampai sekarang dia masih tak dapat jawapan mana pesakit tu tahu nama dia dengan nama seorang pesakit lagi. So dan keadaan pesakit dua orang di ward tu pun dia pun tak tahu. So begitulah, kalau kita kerja hospital ni, macam-macam perkara yang pelik boleh berlaku, dan setengahnya ada jawapan yang boleh dijelaskan dengan perubatan, dengan sains. Ada yang boleh dijelaskan dengan ilmu kita tentang perkara rape, dan ada juga yang langsung tak tahu jawapan dia, tak tahu apa penjelasannya. Itu adalah sebahagian daripada cabaran bekerja di hospital. Sekian daripada cerita daripada Dr. Faiz. Selamat berhibur dengan kisah seram netizen. Ya, so itulah dia cerita yang disampaikan oleh Dr. Caku berkenaan dengan kawan dia, iaitu Dr. Faiz, yang bertugas sebagai seorang doktor di pusat psikiatrik, di mana dia, orang kata apa, merawat seorang pesakit dia ni yang boleh terdengar bisikan, suara yang boleh menyuruhnya bunuh diri. Dan kemudian yang peliknya, pesakit dia tu boleh tahu nama dia, sedangkan waktu tu dia tak pakai name tag ke, tak pakai lenyat ke, ataupun tak ada nurse yang bagi tahu nama doktor yang merawat. Okey, dan kemudian dia siap boleh sebut nama seorang pesakit yang lain, iaitu Maria tu kan. Kalau korang dengar tadi, Maria, dia cakap kalau doktor tak layan saya, tak layan dia ni, dia akan kacau Maria. Tengok elok dia cakap macam tu, Maria menjerit kat luar tu. So benda tu, ini orang kata apa, benda yang kalau ikut Dr. Caku tu kata benda yang biasa yang berlaku di hospital kan. So hospital ni kita faham lah, dia tempat orang mati kat situ. Dah lah, kan memang kata benda-benda yang kadang, benda-benda gaib ni dia akan suka berhimpun kat situ lah. Alright guys, so terima kasih kepada Dr. Caku, partner aku dalam kisah seram netizen, di atas perkongsiannya tadi. Dan kepada yang semua mendengar sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Aku appreciate gila korang punya, orang kata apa, semangat untuk terus mendengar kisah seram netizen ini sehinggalah
habis. Okay. So kalau sesiapa yang sudi nak kongsikan kisah seram korang boleh, macam aku cakap, ada dua cara. First, korang boleh kirimkan kisah seram korang melalui Facebook aku ada letak link Facebook aku di ruangan description. Atau lagi satu cara ialah email kepada aku, dan aku juga ada letak alamat email aku di ruangan description. So setakat tu saja dulu untuk hari ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan thumbs up kalau korang suka dengan cerita ni, kalau korang suka dengan rancangan ni, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng supaya korang mendapat notifikasi setiap kali aku membuat naik video-video yang terbaru. Jadi setakat itu dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum.